Okey, selamat pagi. Alright, untuk minggu ini kita akan teruskan bab yang keempat, iaitu bab teknologi hijau. Bab 4 ni dia ada banyak subtopik. Kita akan cuba habiskan juga pada minggu ini ya. Sebab bab 4 dia ada banyak subtopik teknologi hijau. Untuk minggu ini kita akan belajar sektor teknologi hijau, penggunaan teknologi hijau dalam sektor pertanian dan perhutanan. Jadi, apakah isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan? Yang pertama adalah peningkatan kepadatan penduduk serta perubahan tarif hidup merupakan antara faktor yang menyumbang kepada permintaan tinggi terhadap kawasan penempatan baharu, bekalan makanan yang mencukupi serta hubungan laluan pengangkutan yang baik. Jika kita lihat, seolah-olah perkara ini tidak menjadi masalah yang besar kepada kita, malah memudahkan kehidupan kita. Tahukah, semua ini boleh menjadi satu bencana yang dahsyat kepada kita sekiranya perkara ini tidak dikawal dan diselia yang baik. Jadi kita tengok apa yang bencana yang diperkatakan dalam buku teks. Jadinya, apabila terdapat penambahan permintaan, contohnya rumah-rumah semakin banyak dibuat, okey. Jadi apabila nak buat rumah adalah terdapat penggunaan kayu, okey. Apabila terdapat penggunaan kayu, mestilah berlaku penerokaan hutan. Penerokaan hutan yang berleluasa akan mengganggu kitaran gas di bumi. Hal ini merujuk kepada hutan. Hutan ni merupakan paru-paru bumi. Dia membekalkan oksigen kepada kita untuk bernafas. Jadi, hutan ni dia akan menukarkan karbon dioksida dan membekalkan kita oksigen. Kemudian, apabila berlakunya penebangan, jadi semakin kuranglah bekalan oksigen kita. Seterusnya, pembakaran terbuka. Seperti kita lihat, setiap tahun berlakunya kes jerebu. Jerebu ni berlaku disebabkan oleh pembakaran terbuka yang dilakukan oleh petani untuk mengosongkan kawasan ladang mereka. Apabila aktiviti ini dibiarkan, ia boleh menyebabkan kualiti udara terjejas. Lagi satu, apabila banyak pokok-pokok ditebang untuk pembukaan tanah, sama ada untuk pertanian ataupun untuk penempatan, jika ini tidak dirangka dengan baik, ini boleh menyebabkan berlakunya kejadian bencana alam. Okey. Seperti tanah runtuh, banjir besar dan juga kepupusan flora dan fauna. Okey, kepupusan flora dan fauna ni kita merujuk kepada spesies-spesies yang terancam seperti harimau, badak sumbu, orang hutan dan sebagainya lah. Okey, seterusnya permintaan yang tinggi terhadap perabot. Okey, seperti kamu tahu, semua perabot diperbuat daripada kayu. Cuma sekarang ni kita dah cuba incorporate lah, kita dah cuba masukkan dalam perabot tu ada bahagian besi, ada bahagian plastik supaya kurang penggunaan kayu. Okey. Dan apabila permintaan tinggi, semakin banyaklah hutan yang kita tebang. Jadi ini perlu dikawal selia lah ya. Penebangan hutan boleh dilakukan tapi perlu dikawal selia dengan baik. Kawasan hutan simpan kita tak boleh ganggu. Kita hanya boleh ganggu kawasan yang bukan digazetkan sebagai hutan simpan. Contohnya,
berlaku di hutan Lipo Lantang. Ini berlaku di Karak ya. Semasa di atas bukit, highway di bahagian bawah, kemudian di atas bukit ni terdapat berlakunya pembalakan. Kemudian pembalakan dia tak dirangka dengan baik apabila satu hari hujan lebat berlaku dan menyebabkan tanah runtuh. Tanah runtuh ni menyebabkan tanah-tanah yang berada di atas bukit ni jatuh ke bawah dan memutuskan perhubungan di antara Pahang dan juga Selangor. Jadi banyak yang terganggu sebab Jalan Karak tu merupakan jalan perhubungan utama di antara Selatan Malaya dan juga di antara Timur Malaya. Alright, seterusnya adalah penggunaan racun, serangga dan juga baja kimia. Para petani menggunakan racun, serangga dan juga baja kimia yang tak terkawal dan menyebabkan tanaman tercemar. Ini menyebabkan keasidan tanah meningkat dan menjadikan tanah itu tidak sesuai lagi digunakan. Dan bahan kimia ini juga telah diserap oleh tanah dan mengalir ke sungai. Inilah menyebabkan pencemaran air di sungai. Seperti kamu nampak, kadang-kadang keluar berita menunjukkan berlakunya kematian ikan-ikan di sungai disebabkan oleh pencemaran. Kadang-kadang pencemaran itu datang daripada kilang dan juga boleh juga berlaku daripada sektor pertanian. Sebab itulah sekarang ni kebanyakan ladang-ladang di Malaysia ni telah dikawal selia oleh Jabatan Pertanian supaya menggunakan baja organik. Mereka tidak lagi dibenarkan untuk menggunakan baja kimia. Okey, seterusnya, jadi apakah aplikasi teknologi hijau yang kita dapat gunakan untuk mengatasi masalah dalam sektor pertanian dan perhutanan ni? Okey, yang pertama, kita perlu merawat dan memproses sisa-sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos. Ini yang cikgu cakap tadi. Yang ini merupakan amalan teknologi hijau. Dan baja kompos dia tak sama dengan baja kimia. Baja kompos dia tak mencemarkan alam sekitar. Jadi ia dapat mengawal keseimbangan alam semula jadi. Okey, seterusnya, penanaman semula pokok-pokok boleh membantu mengekalkan spesies yang ada. Okey, ada kawasan yang telah digazetkan sebagai kawasan pembalakan dan sepatutnya apabila pokok dikeluarkan daripada kawasan tersebut, seharusnya pembalak haruslah menanam semula pokok di kawasan tersebut. Tak bolehlah selepas diterokai, dibiarkan sahaja macam tu. Ini akan menyebabkan berlakunya kerosakan ekosistem dan juga boleh menyebabkan berlakunya bencana-bencana seperti tanah runtuh. Itu aktiviti pembalakan ni perlu dikawal supaya tiada pembalakan haram. Seperti kamu nampak dalam berita, kalau kamu tonton berita, banyak kes-kes pembalakan haram yang berlaku. Pembalakan haram ni berlaku di kawasan tadaan air, berlaku di kawasan hutan simpan, di mana apabila pembalakan berlaku di kawasan hutan simpan atau tadaan air, ini akan menyebabkan yang pertama, bekalan air tercemar, mengakibatkan berlakunya banjir. Apabila hujan turun, tiada lagi hutan-hutan untuk menyimpan air dan menyebabkan berlakunya banjir besar di bahagian hilir sungai. Okey, seterusnya dalam sektor pengangkutan. Jadi, apakah masalah dalam sektor pengangkutan kita ni? Okey, kita tengok isu dia. Yang pertama, asap kenderaan. Okey, asap kenderaan yang dikeluarkan mengandungi karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Kedua-dua gas ini merupakan gas rumah hijau. Okey, gas rumah hijau ni akan menyebabkan berlakunya peningkatan suhu. Apabila berlakunya peningkatan suhu bumi, ini akan menyebabkan perubahan iklim yang ketara. Soalan dulu-dulu cuaca tak sepanas sekarang. Ini adalah disebabkan berlakunya banyak pembebasan gas rumah hijau. Okay. 95% kenderaan bermotor digunakan hari ini merupakan petrol dan diesel. Petrol dan diesel ni diperoleh daripada petroleum. Kira-kira 60% sahaja petroleum di dunia digunakan dalam sektor pengangkutan. Oleh itu, petroleum yang merupakan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui akan habis digunakan. Okay, maksudnya petroleum ni satu hari nanti akan habis sebab dia tak boleh dibuat semula.
apabila petroleum habis, kita akan terpaksa bertukar mod pengangkutan kita. Kita dah tak boleh pakai minyak, jadi kita akan menggunakan kenderaan elektrik. Sebab tu sekarang ni semakin banyak kenderaan elektrik yang telah dikeluarkan lah, terutamanya kenderaan elektrik Tesla. Okey. Seterusnya, gas-gas yang berbahaya dikeluarkan bersama aset kenderaan juga boleh menyebabkan berlakunya hujan asid lah. Karbon dioksida dan karbon monoksida ni boleh menyebabkan hujan asid. Hujan asid yang berlaku boleh memusnahkan tumbuhan, mengakis binaan dan juga merosakkan besi dan juga tayar kenderaan. Aplikasi teknologi hijau yang kita boleh gunakan dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pengangkutan. Okay, isu-isu yang berlaku dalam sektor pengangkutan memerlukan kesedaran semua pihak secara holistik. Melalui teknologi hijau, usaha-usaha untuk mencegah pencemaran udara serta menjamin kelestarian hidup dapat dilaksanakan dengan baik. Mari kita lihat langkah-langkah dan usaha dalam teknologi hijau. Okay, yang pertama, kita perlu mengutamakan pengangkutan hijau. Dekat sebelah ni ada gambar piramid. Okay, gambar piramid ni menunjukkan di bahagian bawah itu adalah pengangkutan hijau dan yang paling atas tu adalah pengangkutan yang paling tidak hijau, sebab tu dia berwarna merah. Jadi kita perlu lebih mengutamakan pengangkutan yang lebih hijau. Okey, jika kita boleh berjalan kaki, kita berjalan kaki. Jika tak boleh, kita naik basikal. Jika tak boleh juga, kita naik pengangkutan awam. Jika tak boleh juga, kita naik kenderaan perkhidmatan. Kenderaan perkhidmatan ni macam bas dan sebagainya lah. Pengangkutan awam ni mungkin merujuk kepada LRT. Okey, kemudian kita ada taksi, kemudian kita naik kenderaan penumpang berkumpulan dan seterusnya barulah kenderaan individu. Okey, seterusnya menggunakan kenderaan gas asli ataupun NGV. Kenderaan gas asli ni menggunakan gas asli cecair LNG ataupun gas asli mampat CNG. Okey, LNG ni adalah gas memasak tu. Okey, tong gas memasak tu digunakan untuk menggerakkan kenderaan. Tong gas masak tu itu adalah gas asli. Jadi dia tak mencemarkan alam sekitar berbanding dengan menggunakan petrol. Okey, seterusnya menggunakan bahan api bio sebagai pengganti petroleum. Okey, bahan api bio telah mula digunakan di Malaysia. Bahan api ini merupakan sumber alternatif yang merujuk kepada methyl ester asid lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran serta lemak haiwan. Okey, ternyata bahan sumber tenaga ini merupakan sumber baharu yang lebih mesra alam. Jika kamu perasan, di Miri ni terdapat individu ataupun terdapat syarikat yang membeli minyak masak terpakai, di mana minyak masak terpakai tu kita akan tukar kepada biofuel dan biofuel tu akan boleh digunakan untuk menggerakkan kenderaan. Jadi tak perlulah lagi guna petroleum. Alright? Tetapi kamu tak boleh guna directly. Ada modifikasi yang kamu perlu buat pada kenderaan kamu sebelum kamu boleh guna biofuel lah. Jangan letak terus biofuel dalam kamu punya tangki minyak. Ini akan menyebabkan kamu punya enjin akan jam. Okey. Nah, ini contoh yang Melaka bas elektrik di Melaka. Jadi Melaka telah menggunakan antara negeri yang telah menggunakan kenderaan elektrik dalam pengangkutan awam dia. Okey. Jadi teknologi hijau dan kehidupan. Peranan individu dalam menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. Okey, jadi apa itu jejak kaki karbon? Okey, di sebelah ni merupakan gambar rajah jejak kaki karbon. Okey, jejak kaki karbon ni dia menunjukkan apa yang perlu kamu kurangkan dan apa yang perlu kamu tingkatkan. Yang perlu kamu kurangkan adalah pengeluaran asap, penggunaan air, bahan api, gas, penggunaan elektrik, penggunaan pengangkutan. Dan apa yang kamu perlu tingkatkan adalah imbangan karbon, kita semula dan juga pengurusan sisa. Okey. Ini adalah rumusan bagi bab ini ya. Bab ini merupakan bab yang sangat panjang, sebab tu kita ambil masa yang lebih agak lama untuk menghabiskan bab ini. Jadi kita tengok Yang pertama, teknologi hijau. Kamu perlu tahu apa itu definisi teknologi hijau. Kemudian, teknologi hijau ada terbahagi kepada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7
bahagian. Yang pertama, sektor tenaga. Yang kedua, sektor pengurusan sisa dan air sisa, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan, okey, yang kita belajar tadi, sektor pembuatan industri, sektor bangunan dan juga sektor teknologi maklumat. Alright, itu sahaja. Jika ada apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh tanya kepada cikgu. Okey, itu sahaja pada minggu ini. Alright, terima kasih kerana menonton. Cikgu harap video ni dapat memberi sedikit kefahaman sambil-sambil kamu baca buku teks. Nanti cikgu akan berikan juga dengan soalan untuk uji kefahaman kamu. Okey, itu sahaja pada minggu ini. Alright, terima kasih.